Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari Negeri Terengganu Darul Iman bagi modul perkembangan pembelajaran MPP 2. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentarifkan rantau berlorek di bawah. Kalau kita lihat rajah ini, kita ada 3 garis yang mentarifkan rantau berlorek ini. Garis pertama di sini adalah 2x tolak 3y tolak 3 sama dengan 0. Di sini kita nomborkan sebagai garis kita yang pertama. Seterusnya garis yang kedua adalah y sama dengan 2. Ini adalah garis kita yang kedua. Dan garis yang ketiga adalah garis menegak yang berada di sini. Kita lihat garis kita yang pertama. Kalau kita lihat kawasan berlorek berada di bawah garis. Dan garis itu adalah garis padu. Bermaksud, kawasan berlorek merupakan kawasan lebih kecil sama dengan. Jadi pada jawapan kita akan tulis 2x tolak 3y tolak 3 lebih kecil sama dengan 0. Seterusnya adalah pada garis yang kedua iaitu y sama dengan 2. Garis ini merupakan garis putus-putus ataupun garis sempang. Dan kawasan berloreknya berada di bawah. Maka simbol ketaksamaan dia adalah lebih kecil. Jadi y lebih kecil daripada 2. Kemudian garis kita yang ketiga merupakan garis menegak. Dan garis ini kita dapati dia memintas pada paksi x sama dengan negatif 2. Dan kawasan berloreknya berada di bahagian sebelah kanan. Bermaksud simbol ketaksamaan yang kita akan gunakan di sini adalah lebih besar sama dengan. Maka untuk jawapan kita adalah x lebih besar sama dengan negatif 2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menyatakan ketaksamaan bagi ketiga-tiga garis ini kita akan dapat masing-masing 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 2. Rejah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan px kuasa 2 tolak 6x tambah q. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. Di sini kita perlu mencari nilai q, p dan juga n berdasarkan fungsi yang diberi dan juga graf yang diberi. Kita lihat di sini fungsi yang diberi adalah fx sama dengan px kuasa 2 tolak 6x tambah q. Bentuk umum bagi persamaan kuadratik adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan kalau kita lihat di sini untuk nilai q merupakan nilai c. Nilai c ini merupakan nilai pintasan paksi y. Dan kalau kita lihat pada rajah kita, pintasan paksi y adalah berada di sini iaitu nilai c dan nilainya adalah 5. Maka di sini kita boleh dapatkan terus nilai Q bersama dengan 5. Seterusnya adalah untuk mencari nilai P. Nilai P di sini adalah merupakan nilai A. Untuk mendapatkan nilai A ini, kita perlu gantikan nilai X di dalam fungsi kuadratik kita. Di sini kita ada beberapa titik. Yang pertama adalah pada titik ini 5. Iaitu koordinatnya adalah 0,5. Kemudian kita ada titik koordinatnya 10 dan kita ada titik ini iaitu koordinatnya 50. Jadi kita boleh pilih mana-mana titik dan kita akan gantikan nilai di dalam fungsi kuadratik kita. Di sini cikgu akan pilih titik koordinat 01. Jadi pada titik 01 kita akan masukkan nilai-nilai ini iaitu P darabkan dengan x kuasa 2, x di sini 1 kuasa 2 tolak 6 darab dengan 1 dan ditambahkan dengan Q. Q tadi kita dah dapat nilainya adalah 5. Dan di sini kita akan samakan dengan Y. Dan Y di sini adalah 0. Kemudian kita pemudahkan. Kita akan dapat 0 sama dengan P tolak 6 tambah 5. Dan P kita di sini kita akan dapat nilainya adalah 1. Seterusnya adalah mencari nilai n. Nilai n di sini merupakan nilai koordinat yang ada di dalam graf kita. Iaitu merupakan titik minimum bagi fungsi ini. Dan untuk mencari nilai n,
kita akan gantikan nilai ini di dalam fungsi kita juga. Iaitu nilai 3n, iaitu x. 3 ini adalah nilai x dan n ini adalah nilai y. Jadi kita akan gunakan fungsi kita, iaitu n sama dengan a adalah 1 tadi, kemudian x di sini adalah 3, kuasa 2, tolak dengan 6, darab dengan 3, iaitu x, dan tambah dengan c, iaitu 5. Dan sini kita akan dapat 9 tolak 18 tambah 5. Dan n kita akan dapat negatif 4. Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menyatakan nilai Q 1 markah, nilai P 1 markah dan juga nilai N 1 markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah 3 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ketiga. A. Nyatakan sosangan bagi pernyataan yang diberi di bawah dan tentukan nilai kebenaran. Kita lihat pernyataannya. Jika perimeter pentagon sekata PQRST ialah 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST ialah 6 cm. Di sini kita perlu nyatakan songsangannya. Di dalam pernyataan kita ada 3 lagi perkara, iaitu akas, songsangan dan juga kontrapositif. Jadi untuk ulang kaji di sini disertakan sedikit nota yang berkaitan. Pause sebentar untuk baca dan faham ataupun untuk ingat balik apa yang telah dipelajari sebelum ini. Baiklah, untuk menyatakan songsangan, kita akan meletakkan perkataan penafian untuk pernyataan kita. Jadi jawapan kita di sini adalah, jika perimeter pentagon sekata PQRST bukan 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST bukan 6 cm. Dan seterusnya, kita kena tentukan nilai kebenaran untuk pernyataan songsangan ini. Dan kalau kita lihat, songsangan ini nilai kebenarannya adalah benar. Seterusnya terlihat soalan B. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Kita lihat premis pertama, semua gandaan 3 ialah gandaan 6. Kemudian untuk premis 2, 9 ialah gandaan 3. Dan kesimpulannya adalah 9 ialah gandaan 6. Di sini untuk menyatakan sama ada hujah ini sah ataupun tidak sah, kita kena berbalik kepada bentuk hujah. Kita ada 3 bentuk hujah. Hujah bentuk pertama, kedua dan juga ketiga. Dan kalau kita lihat di sini, hujah ini adalah memenuhi hujah bentuk 1. Jadi di sini cikgu telah nyatakan sedikit nota untuk kamu buat ulang kaji. Bagaimanakah bentuk hujah bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Dan di dalam soalan ini, dia memenuhi ciri-ciri hujah bentuk 1. Apabila suatu penghujahan itu memenuhi syarat-syarat, bermaksud hujah ini adalah sah. Jadi jawapan kita di sini adalah hujah ini adalah sah. Dan seterusnya, kita kena tentukan adakah hujah ini munasabah. Dan kalau kita lihat, kesimpulannya 9 ialah gandaan 6. Dan kesimpulan ini adalah palsu. Disebabkan kesimpulan ini palsu, maka hujah ini tidak munasabah. Sebabnya kerana kesimpulan adalah palsu. Baiklah, seterusnya terlihat dari segi pemberian markah, kita menyatakan songsangan, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menyatakan nilai kebenaran, kita dapat 1 lagi markah. Untuk soalan B, kita menyatakan bahawa hujah ini adalah sah, 1 markah. Kemudian kita menyatakan hujah ini tidak munasabah, 1 markah. Kemudian kita beri justifikasinya, terdapat 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan yang keempat. Kara dan Syazah pergi ke sebuah farmasi untuk membeli pelitup muka dan bahan pencuci tangan. Kara membeli 2 kotak pelitup muka dan 5 botol bahan pencuci tangan dengan harga RM51. Syazah membeli 3 kotak pelitup muka dan 8 botol bahan pencuci tangan dengan harga RM79.50. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi sekotak pelitup muka. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan persamaan linearnya terlebih dahulu. Pertama sekali kita lihat Khairil. Khairil membeli 2 kotak pelitup muka dan 5 botol pencuci tangan. Untuk pelitup muka, kita akan gantikan dengan huruf X. Dan untuk bahan pencuci tangan, kita akan gantikan dengan huruf Y. Jadi untuk Khairil, 2X tambah 5Y
sama dengan 51. Kemudian untuk Syazah, 3X tambah 8Y sama dengan 79.5. Seterusnya kita akan tukar kepada bentuk matriks. 2, 5, 3, 8 darabkan dengan XY sama dengan 51 dan 79.5. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita akan songsangkan matrik kita. Kita akan gunakan rumus yang telah pun diberi. Itu 1 per A darab dengan D tolak dengan B darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 8 dengan 2. Kemudian B dengan C masing-masing akan berubah tanda. Dia negatif 5 dan negatif 3. Darab dengan 51 dan 79.5. Langkah seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu, kita tekan A, kita ambil 1 iaitu simultaneous equation, kemudian unknown kita tekan 2. Kita akan masukkan persamaan linear kita yang pertama iaitu 2 sama dengan 5 sama dengan 51 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kita yang kedua, 3 sama dengan 8 sama dengan, kemudian 79.5 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X kita adalah 10.5. Kemudian sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y sama dengan 6. Untuk soalan ini, kita perlu dapatkan harga bagi sekotak pelitup muka. Jadi jawapan akhir kita adalah 10.5. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mengeluarkan persamaan linear terdapat 1 markah. Kemudian kita susun dalam bentuk matrik 1 markah. Kemudian kita menggunakan songsangan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Encik Sufian ingin membuat pinjaman peribadi. Dia membandingkan kemudahan tawaran pinjaman dari Bank Restu dan Bank Berjaya. Jumlah pinjaman ialah RM150,000. Bank manakah yang perlu dipilih oleh Encik Sufian berdasarkan kadar faedah tahunan? Berikan justifikasi anda. Di sini diberi Bank Restu dan juga Bank Berjaya. Kita lihat bayaran balik bulanan untuk Bank Restu adalah RM1,430 dalam tempoh 12 tahun. Manakala untuk Bank Berjaya, bayaran baliknya adalah RM1,250 dalam tempoh 16 tahun. Untuk menjawab soalan ini, kita akan gunakan rumus yang telah pun diberi di dalam soalan, iaitu dalam bahagian nombor dan operasi, kita ambil rumus yang ke-7. Rumusnya adalah A sama dengan P tambah PRT. A itu merupakan jumlah bayaran balik dan P itu adalah principal dan R adalah kadar faedah, T adalah tempoh. Pertama sekali kita lihat Bank Restu, kita kena dapatkan nilai A-nya ataupun jumlah bayaran balik. Bayaran balik bulanan adalah RM1,430 terdarabkan dengan 12 bulan untuk setahun. Kemudian tempohnya adalah 12 tahun terdarab dengan 12. Dan kita akan dapat jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Sufian adalah 205,925. Kemudian untuk mendapatkan nilai R ataupun kadar faedah, kita akan gunakan rumus ini. Kita ambil 205,925 sama dengan P. P itu adalah principal, iaitu jumlah pinjaman RM150,000 tambah dengan P 150,000 darabkan dengan R dan darabkan dengan 12. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan 205,925 alpha calculate 150,000 tambah 150,000 darab R. R di sini kita akan gantikan dengan X. Kemudian darab 12. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan. Kita akan dapat 0.0301. Kita bundarkan, kita akan dapat 0.0311. Dan nilai untuk kadar faedah ini dalam bentuk peratus.
Jadi kita akan darab dengan 100. Dan kita akan dapat 3.11%. Seterusnya kita lihat pula untuk Bank Berjaya. Pertama sekali kita kira jumlah bayaran balik iaitu A di sini 1250 darab dengan 12 darabkan dengan 16 tahun. Kita akan dapat RM240,000. Kemudian kita akan gantikan nilai ini di dalam rumus kita iaitu 240,000 sama dengan 150,000 tambah 150,000 darabkan dengan R dan darabkan dengan tempoh bayaran balik iaitu 16. Dan sekali lagi kita akan gunakan kalkulator. Kita akan masukkan 240,000 alpha calculate 150,000 tambah 150,000 darabkan dengan X darabkan dengan 16. Kemudian kita tekan shift, tekan calculate, kemudian kita tekan sama dengan. Sini kita akan dapat nilai R-nya adalah 0.0375. Kemudian kita darabkan dengan 100 untuk menyatakan jawapan dalam peratus. Dan kita akan dapat 3.75%. Dan di sini kita ada kadar faedah untuk Bank Restu 3.11 dan kadar faedah untuk Bank Berjaya 3.75. Jadi untuk itu, Encik Sufian perlu memilih Bank Bersatu. Jadi jawapan kita adalah Bank Bersatu. Justifikasinya adalah kerana faedahnya lebih rendah. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai faedah bagi Bank Restu dan juga Bank Berjaya, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita membuat pilihan untuk Encik Sufian iaitu Bank Bersatu 1 markah. Dan kemudian kita nyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ke-6. Kemudian jawapan di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R diberi bahawa set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Penerajah di ruang jawapan lorekkan P kesatuan Q. Untuk soalan ini kita kena lorekkan keseluruhan set P dan keseluruhan set Q. Kerana operasinya adalah kesatuan. Jadi kita akan lorekkan keseluruhan P dan keseluruhan set Q. Seterusnya adalah P kesatuan dalam kurungan Q persilangan R pelengkap. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu letakkan nombor pada setiap ruang di dalam jawapan kita. Dan nombor ini diletakkan secara rawak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 ruang pada bahagian jawapan. Pertama sekali kita kena buat operasi yang berada di dalam kurungan iaitu Q. Dalam set Q kita ada nombor 4 dengan 5. Kemudian R pelengkap. R pelengkap ini maksudnya selain daripada R. Selain pada R kita ada 1 dengan 5. Kemudian operasinya adalah persilangan. Kita ambil nombor yang sama, jawapannya adalah 5. Ini jawapan dalam kurungan adalah nombor 5. Seterusnya kita ambil P pula. Nombor yang ada di dalam set P 1 dan 2. Kemudian operasinya adalah U ataupun kesatuan. Kesatuan bermaksud kita ambil kesemuanya. Semua yang ada dalam P 1 dan 2. Kemudian semua yang ada di dalam jawapan dalam kurungan tadi itu 5. Jadi jawapan kita adalah pada ruangan 1, 2 dan juga 5. Jadi kita lorekkan. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapat 1 markah. Dan untuk soalan B, kita dapat 2 markah. Maka keseluruhan di sini sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan yang nombor 7. Raja 2 menunjukkan segi 4 selari A, B, C, D yang dilukis pada satu satah kartes. Kedudukan rumah Nabil, hospital, sekolah dan balai polis diwakili pada rajah di bawah. Soalan A, cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Nabil ke hospital. Kita lihat pada rajah, rumah Nabil adalah pada titik A dan hospital adalah pada titik D. Di sini kita perlu nyatakan persamaan garis lurus iaitu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita perlu dapatkan nilai M, kecurunan dan juga nilai C. Untuk mencari kecurunan, kita boleh rujuk pada senarai rumus yang diberi di dalam soalan. Dan nilai M, kita akan guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1.
Di sini kita hanya ada satu koordinat saja, iaitu titik D 64. Sedangkan titik A kita tidak ada koordinat. Jadi untuk mendapatkan nilai M, kita akan menggunakan garis BC. Kita lihat BC, kemudian sampai ke sekolah di sini, kita ada dua titik yang ada koordinat. Titik pertama adalah 31 dan titik C ini koordinatnya adalah 02. Jadi kita akan menggunakan titik ini disebabkan garis ini adalah selari dengan garis yang menghubungkan rumah Nabil dan juga hospital. Kita akan ambilkan nilai Y2 tolak Y1. Titik yang berada di atas adalah nilai X2 dan juga Y2, manakala titik yang berada di bawah adalah X1, Y1. Jadi Y2 tolak Y1 di sini adalah 2 tolak 1 per dengan X2 adalah sifar tolak dengan 3. Nilai M-nya di sini adalah negatif 1/3. Kemudian untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X di dalam persamaan umum Y, MX tambah C. Untuk mendapatkan nilai X dengan Y, lihat pada titik D. Iaitu nilai Y-nya di sini adalah 4, X adalah 6 dan nilai M di sini terdapat tadi negatif 1/3. Kita akan gantikan. Terdapat 4 sama dengan negatif 1/3 darab dengan 6 tambah C. Kemudian C sini kita akan dapat nilainya adalah 6. Seterusnya kita akan gantikan nilai M dan nilai C di dalam persamaan kita. Iaitu Y sama dengan M negatif 1/3 X tambah C, itu 6. Ini jawapan untuk soalan A. Seterusnya, soalan B, hitung pintasan X bagi garis lurus yang menghubungkan rumah Nabil ke hospital. Untuk mendapatkan pintasan X, kita akan gantikan nilai Y sama dengan sifar. Iaitu sifar sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator dan jawapan X kita di sini adalah 18. Terlihat pula dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai kecurunan itu nilai M, dapat 1 markah. Kita mendapatkan nilai C, 1 markah dan kita mendapatkan persamaan garis lurus 1 markah. Untuk soalan B, kita gantikan nilai Y sama dengan sifar di dalam persamaan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 8. Sebuah bilik pameran kereta Proton mempamerkan beberapa model SUV X70 yang terdiri daripada 5 berwarna putih, 4 berwarna hitam dan 3 berwarna merah. 2 model SUV X70 dipilih secara rawak satu demi satu tanpa pengembalian. Soalan A, lengkapkan gambar rajah pokok pada ruangan jawapan. Kita lihat pada ruangan jawapan, kita ada gambar rajah pokok yang terdiri daripada kereta SUV X70 berwarna putih, hitam dan juga merah. Di sini, kita kena nyatakan untuk putih, jadi putih ada 5. Jadi kebarangkalian yang di sini adalah 5/12. Ini adalah untuk pilihan yang pertama. Dan kebarangkalian untuk dapatkan putih di sini, putih ada 5, jadi jawapan kita di sini adalah 5/11. Untuk pilihan kedua, jumlah SUV telah pun berkurang sebanyak 1. Kemudian, seterusnya kita kena nyatakan kesudahan. Pertama di sini telah pun diberi iaitu PP, putih-putih. Kemudian yang seterusnya di sini adalah P dengan H. Tulis P dengan H, kemudian P dengan M. Dan seterusnya di sini H dengan H, kemudian H dengan M. Kita cuma ikut flow ni saja. Kemudian M dengan H dan juga M dengan M. Kemudian untuk soalan B, kita kena hitung kebarangkalian kedua-dua model SUV X70 itu adalah berwarna hitam. Bermaksud pilihan pertama hitam dan pilihan kedua juga adalah hitam. Itu hitam dan hitam. Kita lihat di sini itu H. Hitam untuk pilihan pertama adalah 4/12. Kemudian untuk pilihan yang kedua, apabila dah ambil 1, tinggal lagi 3. 3/11. Dan operasi yang perlu kita buat di sini adalah darab. Iaitu hitam dan hitam. Dan kita akan dapat 12/132. Ataupun kita permudahkan, terdapat 1/11. Seterusnya dari segi pemberian markah,
kita menyatakan kebarangkalian untuk mendapatkan warna putih di sini, 1 markah. Kemudian kita dapatkan kebarangkalian untuk mendapatkan SUV yang berwarna putih lagi untuk pilihan yang kedua di sini, 1 lagi markah. Dan seterusnya kita menulis kesudahan bagi tiap-tiap kebarangkalian ini, terdapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menyatakan nilai kebarangkalian untuk mendapatkan SUV hitam dan hitam, terdapat 2 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 9. Juara 1 menunjukkan bilangan guru yang mengajar mata pelajaran teras di SMK Seri Nering pada tahun 2021. Hitung A, jumlah bilangan semua guru dan berikan jawapan dalam asas 10. Di sini dalam jadual 1 dinyatakan bilangan guru yang mengajar matematik adalah 1 sifar 1 sifar asas 2. Kemudian untuk sejarah 14 asas 8 dan pendidikan Islam 13 asas 5. Jadi kita kena tukarkan nombor asas ini kepada asas 10. Pertama sekali kita lihat guru matematik 1 sifar 1 sifar asas 2. Untuk asas 2 kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita pilih 3 iaitu base. Kemudian di sini adalah asas 2, kita akan tekan bin. Kemudian kita masukkan 1 sifar 1 sifar, kita tekan sama dengan. Kemudian kita tukar kepada asas 10, kita tekan DEC. Kita dapat nilainya adalah 10. Seterusnya adalah sejarah, iaitu 14 asas 8, kita tekan OCT. Kemudian kita masukkan 14, tekan sama dengan. Kemudian kita tekan DEC. Dan kita dapat jawapannya adalah 12. Seterusnya adalah guru pendidikan Islam. Bilangannya adalah 13 asas 5. Untuk asas 5, kita tidak boleh gunakan kalkulator kerana tidak ada asas 5 dalam kalkulator kita. Jadi kita akan mengiranya secara manual. Untuk menukar asas 5 kepada asas 10, kita akan membuat pendaraban berulang. Iaitu kita ambil 1, darab dengan asasnya 5, kuasa dengan 1. Tambah dengan 3, darab 5, kuasa sifar. 1 darab 5 kuasa 1, terdapat 5. Kemudian tambah dengan 3 darab 5 kuasa sifar, terdapat 3. Jawapannya adalah 8. Jadi di sini adalah 8. Kemudian untuk bilangan guru bahasa Inggeris ada 9. Jadi kita akan tambah keseluruhannya. Itu 10 tambah dengan 12, tambah dengan 8, tambah dengan 9. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 45. Ini untuk soalan A. Kemudian seterusnya untuk soalan B, purata bilangan guru dan berikan jawapan dalam asas 3. Untuk mencari purata, kita ambil 45 dibahagikan dengan bilangan mata pelajaran di sini ada 5, kita dapat 9. Kemudian 9 ini kita akan tukar kepada asas 3. Untuk menukar asas 10 kepada asas 3, kita tidak boleh menggunakan kalkulator juga disebabkan kalkulator kita tidak ada asas 3. Kita akan membuat pembahagian berulang. 9 bahagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3, bakinya sifar. Kemudian 3 bahagi 3 jawapannya adalah 1. Bakinya juga adalah sifar. Kemudian 1 bahagi 3, jadi tak boleh bahagi dah dan bakinya adalah 1. Jawapan kita adalah sama dengan 1 sifar-sifar asas 3. Dari segi pemberian markah, kita menukarkan asas 2, asas 8 dan juga asas 5 kepada asas 10, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menyatakan bilangan guru 45, 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita menyatakan purata bilangan guru 1 markah. Kemudian kita tukar kepada asas 3, 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Diteruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 10, iaitu soalan yang terakhir pada bahagian A. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah J, X dan Y dengan keadaan J berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan Y. Hitung nilai M. Di sini kita akan tulis hubungan di antara pemboleh ubah J, X dan juga Y.
Di sini diberi bahawa J berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Itu X kuasa 2. Kemudian berubah secara songsang dengan Y. Jadi kita per Y. Kemudian kita akan tukarkan bentuk ubahan ini menjadi bentuk persamaan dengan memasukkan nilai K, iaitu nilai pemalar. Jadi J sama dengan K X kuasa 2 per Y. Seterusnya kita kena dapatkan nilai K. Jadi K sama dengan JY per X kuasa 2. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi di dalam soalan. Nilai J di sini adalah 40. Kita akan ganti 40. Darabkan dengan Y 2. Dan per dengan X kuasa 2. X adalah 4. 4 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita dapat nilai K adalah 5. Kemudian kita akan tulis dalam persamaan iaitu J sama dengan 5 X kuasa 2 per dengan Y. Dan seterusnya kita akan dapatkan nilai M. Nilai M di sini merupakan nilai Y. J diberi 60. Digantikan 60 sama dengan 5 darab dengan X kuasa 2. X adalah 6 kuasa 2 per dengan Y. Y di sini adalah M. Maka kita akan dapat nilai M sama dengan 3. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menulis bentuk persamaan yang menghubungkan nilai J, nilai X dan juga nilai Y. Terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan nilai K iaitu nilai pemalar. Kemudian kita gantikan dalam persamaan, terdapat 1 markah. Kemudian seterusnya untuk mendapatkan nilai M, kita gantikan nilai-nilai J, X, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita M sama dengan 3. Kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya untuk bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.